استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bertemu berhimpun bagi meneruskan majlis ilmu dan muzakarah kita merujuk kepada kitab kita Qawaidul Aqaid oleh Syekhuna Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Mudah-mudahan usaha kita ini dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membuka kepada kita pintu ilmu dan membuka kepada kita pintu faham, sekaligus menyampaikan kita kepada tuntutan agama itu sendiri, yaitu beriktikad, berakidah dengan akidah yang benar, berbetulan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesempatan yang dilimpahkan Allah mari kita manfaatkan dengan merujuk kepada rujukan kita pada muka surat 24. Okay. Terakhir kita 1/4. Okay. Macam Garuda lenggak matang gedung. Macam Garuda lenggak matang gedung. Siapa? Maduk ni. Tak apa, maduk ni tak apa. No hal, tak ada hal. InsyaAllah. Tang ni bidadari dia pergi banyak daripada di sana dan di sana. Lagi segak-segak, lagi comel-comel duk ni. Tak mau lagi, tak tahu nak buat macam mana. Jan mai ko ni Jan. Ngadak ko ni Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana aqra'u kitab Al-Qawaidul Aqaid alif Syekhul Fadil Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabi amin. Wa ba'du, qala musannifu rahimahullahu taala: hak Allah mewajibkan makhluk untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya melalui lisan para nabinya. Allah mewajibkan semua itu tidak melalui akal semata-mata, melainkan dengan mengutus para rasul dan menampakkan kebenaran mereka melalui mukjizat yang nyata. Lalu para rasul itu menyampaikan perintah, larangan, ancaman dan janji Allah, sehingga wajib bagi makhluknya untuk mempercayai para rasul dan risalah yang dibawanya. Makna kalimat kedua dalam syahadatain. Kalimat kedua dalam rangkaian syahadatain bermakna kesaksian atas kerasulan para rasul
dan bahawa Allah telah mengutus Nabi yang ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh bangsa Arab dan non-Arab, bangsa manusia dan jin. Bersaksi bahawa dengan syariat yang dibawa Muhammad, seluruh syariat sebelumnya dihapus kecuali yang dilegalisasi oleh syariat beliau. Okey, dekat tu cukup. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dari persepsi apa yang kita bacakan sikit tadi, kita masih lagi ada sikit perbincangan ataupun perkara yang bersabit dengan kalimah syahadah yang pertama, daripada kalimah syahadah yang pertama. Ada orang-orang yang prihatin dengan kuliah kita ni, dengan muzakarah kita ni, depa tanya kan, depa bertanya, dia balik rumah sekali lagi dia hantar mesej, dia tanya 2-3 benda. Kalau tak seminggu, 2 minggu, 3 minggu dia akan menyusul lah, pertanyaan tu menyusul satu-satu. Dalam arti kata yang lain, ada orang di antara kita ni cuba belajar melalui mesej. Dia dengar dah di sini, dia balik, dia baca, dia study balik, dia belajar. Daripada seluruh persoalan yang ditimbulkan itu, saya cuma nak ambil lah, nak share dengan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian apa yang sedang kita bincangkan sebenarnya. Sebelum kita lanjutkan, ada sikit lagi ni, apa yang sedang kita bincangkan. Saya nak habaq kepada tuan-tuan 2 perkara yang sebenarnya sedang kita bincang. Nombor 1, kita bincang perkara yang kita nak istimbat dalam ucapan kalimah syahadah kita. Spesifikasinya adalah kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, supaya syahadah kita itu tidak menjadi kosong, atau supaya syahadah kita itu tidak menjadi seperti syahadah kaum munafiqin yang sifat dia yaquluna bi alsinatihim laisa fi qulubihim. Dalil ini adalah dalil ayat Allah SWT dalam Quran yang menunjukkan sikap, sifat, perangai orang-orang munafik, di mana yaquluna bi alsinatihim, mereka berkata dengan lidah mereka, laisa fi qulubihim, tetapi tidak dengan hati mereka. Maksudnya hati berkata asyhadu an la ilaha illallah, tetapi hati mereka tidak mengistimbatkan apapun yang bersabit dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita membicarakan hal ni daripada persepsi kitab kita baik, ataupun kalau kita tengok dalam rujukan-rujukan yang lain pun sama sahaja, iaitu supaya terhasillah daripada apa yang kita bincangkan ini sesuatu yang dapat kita istimbatkan dalam ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Selebihnya kita tak tahulah tuan-tuan boleh istimbat ke tak boleh istimbat. Yang tu kita tak tahulah tuan-tuan kan. Kalau sahabat Nabi, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mereka beristimbat dan jadi akidah mereka. Terus jadi akidah, terus jadi iman, terus jadi pengisian kepada kalimah syahadah tersebut. Tapi kalau kita ni 6,666 ayat Quran, 30 juzuk Quran, saya pasti belum tentu boleh jadi akidah lagi. Pasal apa? Pasal kita tak erti. Justru kita tak erti, maka kita merujuklah kepada kupasan-kupasan para ulama. Kita merujuklah kepada huraian-huraian para ulama. Karena itulah ulama mengambil sikap. Sebagai contoh, kita kata Imam Ghazali yang kita rujuk ni, dia ambil sikap menghuraikan perkara tu dalam satu bentuk, dalam satu persepsi, supaya bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, maka istimbatlah dengan sendirinya dalam hati kita, Allah maha sempurna, Allah maha kuasa, Allah maha bijaksana, Allah maha mengaturkan, dan seluruh kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mesej yang kita duk bincang sampai setakat nak masuk dah kalimat yang kedua pula. Kalau diizinkan Allah Ta'ala, diberi kesempatan malam ni kita masuk kalimat yang kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nak masuk yang tu dah. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya atau sedikit sebanyak kita faham dah apa benda, apa perkara yang kita nak kena istimbatkan bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, supaya tidak sama kita dengan orang-orang munafik
Sama ada di zaman Nabi maupun sampai hari kiamat kelak, tak sama dengan kita. Kita tak sama dengan mereka. Mereka hanya kata dengan lidah, tapi tidak dengan hati. Kita nak kata dengan lidah, nak kata dengan hati. Nak kata dengan hati itu apa dia? Persoalan dia. Hak nak kata dengan hati itulah yang kita bincangkan daripada awal sampai ke waktu ni. Nak habis dah fasal bab ni, perihal yang awal ni nak habis dah. Itu satu mesej. Mesej yang kedua, apa pasal kita berbincang lagu ni, apa pasal kita bercakap macam ni, apa pasal kita hurai, kita syarahkan kaedah dia macam ni. Tak boleh ke cara macam lain. Kita nak habaq kata supaya terjadilah di dalam hati kita tasdiq. Tu kita mengaji dalam ilmu akidah tu, susur galur daripada ilmu tauhid lah juga kan. Supaya terjadilah di dalam hati kita tasdiq. Tasdiq tu terjadi di mana? Tasdiq tu terjadi di hati. Sebab itu disebut tasdiqum bil qalbi, tasdiq dengan hati. Dan yang tu pokok yang paling awal sekali, kan? Perkara yang paling awal sekali, perkara yang paling penting sekali, perkara yang paling mustahak sekali, yang mesti ada kepada kita, tasdik dengan hati, yang kerananya baru amal kita semua jadi, semua sah, semua diterima oleh Allah SWT, kan? Dia kena ada tasdik hati. Kalau tak bersabit dengan tasdik itu, dikatakan tak ada iman. Bila tak ada iman, tak memberi makna apa pun amal kita, kan? Serban besar bakui pun tak ada faedah apa, kan? Semayang daripada lepas isyak sampai lepas subuh pun tak ada makna apa. Lepas subuh dah semayang lagi lah, tak ada lah kan. Tu nak abang macam tu kan. Hang tawaf, lebih pada tawaf Baitullahil Haram pun tak ada makna apa, kan? Pasal kalau nak kira tawaf dalam Al-Quran, cerita mereka kita, puak-puak musyrikin tu pun tawaf Baitullahil Haram tu kan. Sebelum Nabi meruntuhkan seluruh berhala, puak-puak tu duk tawaf Baitullah sebab tu lah juga, kan? Ajaran yang menyeleweng, ajaran yang merapu kemudiannya, padahal asalnya adalah ajaran Nabi Ibrahim AS, kemudian diselewengkan dan macam itulah kan. Selanjutnya sampai jadi merapu, tak ketahuan hala puncak. Tapi kita nak habaq kata puak-puak tu, orang-orang tu dia tawaf, dia sa'i, dia everything, kan? Bahkan ada ibadah mereka pada waktu itu yang memang mirip kepada ibadah Islam, tapi bukan syariat Muhammad, syariat Nabi sebelumnya. Ada. Semua tu tak terpakai belaka, kerana tuntutan dia bermula dengan satu, iaitu iman. Dan perbincangan berkenaan iman itulah lanjutnya disebut dengan tasdik. Tasdik itulah tempatnya di hati. Kepentingan apa tasdik itu? Kepentingan dia supaya apapun keadaan, apapun situasi, apapun bentuk, apapun berlaku, kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada perasaan, ada hati yang merujuk kepada terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tasdik tu makna dia ikatan, tasdik tu makna dia simpulan, tasdik tu makna dia tambatan yang teguh di dalam hatimu. Itu makna dia, kan? Jadi kalau tak ada tambatan, tak ada simpulan, tak ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, nak kira lagu mana ni? Dan kebarangkalian yang kita nak kena tengok, itulah punca dia, yaqulu nabi alsinatihim laisa fi qulubihim. Itulah punca dia, barangkali jadi seperti munafik, kata dengan lidah tapi tidak dengan hati, kan? Dia berkata dengan lidah dia, tetapi hati dia tidak mengiyakan, tidak menerima. Dalam istilah ilmu dia kata tidak beristimbat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasional dia terhadap apa yang kita sebutkan tadi ialah macam kita duk bincang-bincang dah dalam majlis ilmu, kan? Pasal apa kita semayang tak khusyuk? Padahal kita semayang bawa hati. Dalam pada bawa hati itu pun kita merapu juga. Pasal apa? Jawapannya karena sebenarnya hati kita kosong. Kosong daripada apa? Kosong daripada terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita kosong daripada terikat dengan Allah, maka kita semayang, kita tak bawa hati. Kalaupun bawa hati yang kosong. Kerana kosong hati itulah maka dia merapu pirata pindah. Tapi kalau sungguh kita ada terikat dengan Allah, sama ada sungguh atau tidak, sepatutnya kita memang terikat dengan Allah. Itu dia panggil tasdiqun bil qalbi. Tasdiqun bil qalbi artinya ikatan, saya sebut dah tadi. Tambatan dalam hati kita dengan Allah SWT. Kalau sungguh ada, kenapa pula bila kita semayang
kita nak pergi rata pindah. Mestilah yang yang tertambat dalam hati kita itulah yang akan keluar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna, Allah Maha segala-gala kesempurnaan bagi Allah SWT akan keluar di dalam salat kita. Tapi perkara itu ternyata tak jadi. Kenapa? Kerana jiwa kita, hati kita sebenarnya kosong. Saya tak kata tak tertambat, mungkin tertambat tapi kita tak erti nak implementasi. Kita tak erti nak bawa lagu mana. Itu kemungkinan besar. Kalau itu mudah-mudahan kita selamat. Tapi kalau tak ada tambatan, berarti kita tidak ada akidah. Dan kemungkinan besar kita pun macam disebut tadi, yaqulu nabi alsinatihim laisa fi qulubihim. Kata dengan lidah tapi tidak dengan hati. Dan kita sepatutnya bimbang perkara ini. Kita sepatutnya takut perkara ini. Kita sepatutnya worried. Kerana yang Allah Subhanahu wa taala nak daripada persepsi ilmiah yang kita duk bincang, apa yang ada di dalam hatimu. Daripada persepsi iman, apa yang ada dalam hatimu, namanya tasdiqum bil qalbi. Apa yang daripada persepsi Islam, apa yang ada dalam hatimu, nama dan niat yang lillahi rabbil alamin. Daripada persepsi ihsan, apa yang ada dalam hatimu, nama dia ialah rasa, hubungan rasa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menyebabkan engkau beribadah seumpama engkau melihat Allah. Dan sekiranya engkau tidak berdaya untuk merasakan engkau melihat Allah, rasakanlah Allah melihatmu. Semua itu sifat dia duduk di hati belakang. Jadi kenapa dan mengapa saya katakan tadi ulama mengambil kaedah ni berbincang supaya kita boleh beristimbat di dalam hati, dalam waqi' apapun, dalam keadaan apapun, Allah menempati hati kita. Itu bahasa ilmu tauhid. Bahasa ilmu tasawuf pula, dalam waqi' apapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Allah menguasai hati kita. Kebesaran Allah menguasai hati kita. Kebesaran Allah menguasai jiwa kita. Dan para ulama berbahas lagi, punca Allah Subhanahu wa taala menguasai hati kita bila Allah menguasai akal kita. Sama ada sedang tak sedang, yang kita duk baca ni semua tuntut kita fikir belakang. Makna menuntut akal kita. Menuntut akal kita fikir, menuntut akal kita bermuhasabah, menuntut akal kita meneliti. Apabila akal kita dikuasai oleh kebesaran Allah, maka hati kita pun akan dikuasai oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, demikianlah saya kirakan saya nak sebut mesej terakhir daripada apa yang telah kita bincangkan, supaya kita faham kenapa lagu ni, kenapa bincangnya macam ni, kenapa Imam Ghazali sebut lagu ni, tak sebut dalam bentuk-bentuk yang macam lain. Baik. Kita lanjutkan sikit lagi, kata musannif rahimahullahu ta'ala. Hak Allah mewajibkan makhluk untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Di sini kita sebut hak Allah. Kalau yang lepas kita berbincang berkenaan dengan tak ada kewajipan apa pun Allah ke atas kita. Nak bagi tahu kepada kita sampai bila pun hang ni hamba, sampai bila kita ni pun hamba kepada Allah, sampai bila pun kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan sampai bila mungkin jadi tanda tanya. Sampai syurga ke? Ya. Kalau sampai di syurga, maka sampai di syurgalah kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lebih lagi daripada syurga, maka yang lebih daripada syurga itu pun tetap meletakkan kita makhluk, kita hamba ni berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. So nak bagi tahu pada kita, tiap-tiap yang berhajat itu akan terikat dengan yang dihajati. Tiap-tiap yang berhajat, yang ni hamba, dia akan terikat dengan yang dihajati, iaitu Allah Subhanahu wa taala. So dalam konteks ni lah ulama tasawuf berbincang, cari, selidik, ataupun disebut dalam kaedah lain dia kata takhrij, supaya kita menemui keterikatan kita dengan Allah SWT dari segi hajat. Cari, kita kena fikir, kita kena muhasabah. Itulah istilah yang mai dalam konteks ilmu tasawuf dipanggil tahalli, tajalli. Takhalli makna kosongkan fikiran kita daripada bergantung dengan makhluk, terikat dengan Allah SWT. Kosongkan hati kita daripada bergantung dengan makhluk, terikat dengan Allah SWT. Kemudian tahalli, memasukkan kebesaran Allah SWT dalam fikiran kita, dalam hati kita. Dan endingnya barulah berlaku tajalli, Allah tunjuk kepada kita kebesarannya. Lagu mana?
Kan? Yang sampai hari ini kita pun tak tahu kebesaran Allah tu lagu mana. Tahu kata ya. Kan? Standard kita lah. Tahu kata ya Allah Maha Besar. Sebab kita faham besar itu bukan ukuran. Besar itu bukan ada sempadan. Besarnya Allah SWT itu bukan ada ukuran, bukan ada sempadan, bukan ada saiz. Besar itu sebagai kinayah, besar itu sebagai kiasan merujuk kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu kita gagal memahami pada hakikatnya. Sungguh bohong terpulang pada kita. Tapi saya bercakap jujur sungguh saya gagal memahami. Tak tahu nak kata, bila orang tanya tak tahu nak cerita, tahu habaq tak besar tu. Mungkin dalam konteks ni aku faham cara aku. Hampa nak faham lagu mana aku mana tahu. Dalam konteks ni dia lagu tu ya. Tapi hakikatnya semua itu Allah Ta'ala akan buka kepada kita melalui sir. Allah akan buka kepada kita sehingga kita faham lagu mana besarnya, lagu mana yang kata subhanallah sucinya, lagu mana yang dikatakan alhamdulillah puji kepadanya, lagu mana yang dikatakan Allahu Akbar kebesarannya. Semua tu Allah Ta'ala akan buka bagi kita faham. Buka bagi kita faham itulah dipanggil ma'rifah. Buka bagi kita faham itulah dipanggil ma'rifah. Dan ma'rifah itulah yang saya tak sampai. Dan mungkin ada di antara kita sampai. Kan? Kalau sampai alhamdulillah, syukur. Kan? Kalau tak sampai kita pelan-pelan lah cari supaya kita sampai kepada ma'rifah. Kalau tidak, kita duduk tak reti apa situ. Tahu, bukan tak ada info, bukan tak ada maklumat, bukan tak ada knowledge. Tapi tak sampai Allah buka kat kita. Knowledge atas kertas, knowledge atas kitab, knowledge dalam hati mungkin ada. Tapi Allah tak buka pada kita kerana tidak ada pemegang ilmu melainkan Allah. Bila Allah buka baru kita reti. Kalau Allah Ta'ala tak buka tak reti walaupun kitab kita tebal dia 6 inci setengah. Kita mengaji kitab tebal dia 6 inci setengah. Sekalipun begitu kalau Allah tak buka kita takkan reti apa pun. Demikianlah. Baik, so bila kita balik kepada hal yang kita bercakap tadi, sesungguhnya kita makhluk. Tak mau bercakap tentang yang lain, kita bercakap tentang kita. Maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala akan sebagai pergantungan yang mutlak. Kita perlu kat kerajaan. Kita perlu kat orang ni, kita perlu juga. Itu selalunya bahasa kita lagu tu lah. Tapi para ulama kata itulah bahasa jahil. Kan? Bahasa yang menunjukkan kata kita jahil. Kalau kita menyandarkan ada pergantungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pergantungan mutlak hanyalah di antara kita dengan Allah. Sebabnya apa? Sebab yang kita bergantung selain daripada Allah juga nama dia makhluk, dan setiap makhluk tu dia bergantung ke Allah SWT siapa tu juga. Ini bahasa para ulama dia urai begitu. Kan? Serupa dengan kita takut ke hantu. Kenapa kita perlu takut ke hantu? Kerana hantu tu pun makhluk dan dia makhluk, dia bergantung ke Allah Taala siapa tu juga. Misalnya. Demikian juga kita takut dekat orang. Kenapa kita perlu takut dekat orang? Dia pun makhluk dan dia bergantung pada Allah SWT siapa tu juga. Ini bahasa para ulama yang nak menunjukkan kepada kita kata pergantungan dengan Allah SWT tu sifat dia mesti mutlak. Sebab itulah dia mai dalam ayat Quran kita baca tiap-tiap kali sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehari semalam 17 kali. Tu hak wajib saja. Kalau lebih tu makna hak sunat campur lah tu. Kan? Kalau kurang pada tu makna tak main subuh ke lahok ke. Tu kalau kurang lah, maklumlah kan. Kadang-kadang dia geleceh ke kan, ataupun dia jamak dengan kasar. Mungkinlah kita bukanlah pertikai hak tu kan, kita nak pertikai kata secara umumnya lagu tu lah kan. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menepati makna yang kita sebutkan tadi. Makna kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak. Dan hal itu ditunjuk oleh Nabi SAW kepada kita. Ada banyak hadis kan. Kalau kita bincang dalam bab tawakal pun menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW secara tak langsung mengajak kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Kan? Bahkan diriwayatkan kepada kita banyak sirah-sirah dan banyak asar-asar orang yang bergantung dengan Allah SWT, orang yang bertawakal kepada Allah SWT ni makhluk mai khidmat dekat dia. Makhluk berkhidmat kepada dia. Ada banyak asar ini kalau kita baca. Tapi nak cerita benda-benda lagu ni saat ni kita pun jadi penin juga. Tapi saya habaq sebagai pembuktian. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab-kitab especially yang membicarakan tentang tawakal, saya nak habaq kata tawakal itu salah satu sifat bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tak ada dalam kitab dia tak sebut, tetapi dalam kitab-kitab tasawuf mungkin dia sebut. Kalaupun dia sebut tawakal.
Tapi induk dia adalah kebergantungan dengan Allah SWT. Dalam induk kebergantungan dengan Allah SWT itu ada sabar, ada tawakal, semua ada di dalam tu. Boleh faham saya sebut? Jadi salah satu yang kita nak takhrijnya adalah tawakal. Nabi SAW mengajak tentang tawakal kepada sahabat, sehingga sahabat menyaksikan besarnya tawakal ini berlaku sungguh. Dalam perang Badar, Nabi menasihatkan supaya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat manusia lagu kita juga, nak berlaku perang pertama dalam Islam, ada 313 orang. Kan? Tentera Islam ni ada 313 orang. Berdepan dengan 1000 lebih satu riwayat, dan satu riwayat yang lain mengatakan hampir 2000 lengkap bersenjata. Kan? Senjata lengkap masa tu lah kan, sesuai dengan masa tu lah. Makna kalau pedang betul punya, bukan parang petak ikan. Masa tu lengkap. Kalau perisai betul. Kalau mana lengkap bersenjata sungguh ni, nak berdepan dengan tentera Islam yang 313 orang. 313 orang tu pula bukan semuanya bersenjata. Menurut riwayat Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, 80 orang sahaja yang mempunyai pedang, yang sifat dia pedang. Dan bakinya pedang patah, terbih. Kan? Aku tu lah. Bukan lengkap bersenjata pun. Bahkan diriwayatkan ada sebahagian daripada mereka menggunakan pelepah tamar yang diruncingkan. Saya nak abang sejarah tu. Baik, dari segi perasaan nak berdepan dengan peperangan ni, macam mana dia berfikir dah? Mestilah ada kecut, mestilah ada takut, mestilah ada fikir macam-macam. Kan? Serabut dia marilah masa tu. Nak lawan macam mana ni? Kita pedang pun, kan? Ada fikir macam-macam. Takkan pelepah tamar nak pergi lawan. Macam-macam dia berfikir. Sehingga Rasulullah SAW memberi khutbah, menasihati mereka, wahai sahabat, tawakallah kepada Allah, kerana tawakal itulah yang akan memberi satu kekuatan. Berapa panjang Rasulullah SAW berkhutbah kepada mereka. Dan sahabat-sahabat ni ternyata meyakini Nabi SAW. Mereka belajar, mereka berusaha untuk bertawakal kepada Allah SWT. Maka dengan tawakal itulah mereka menang dalam perang Badar. Dan sebab tawakal dan sabar itulah Allah Ta'ala menurunkan nusrah, menurunkan pertolongan yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Maka mereka menyaksikan Allah SWT menghantarkan tentera-tentera berkuda putih. Dalam Quran Allah SWT cerita pasal itu. Jadi nak habaq kata tawakal tu. Dan tawakal itu apa? Kalau kita bincang-bincang ringkas, tawakal itu apa? Tawakal itulah merupakan sifat kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak. Dan hakikat itulah yang kita bincang secara tauhid, secara usuluddin, secara akidah yang mesti ada kepada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang kita bergantung kepada dia sebagai makhluk mutlak. Bukan bergantung main-main punya. Bukan bergantung sebagai kesandaran, bukan bergantung sebagai kinayah, bukan. Saat ni kita punya pegangan duk letak Allah Ta'ala ni, kita kinayah saja. Kita bergantung pada Allah, mulut kita kata kita bergantung pada Allah lah kan, kita tawakal pada Allah lah. Tapi di sebalik itu, kita lah yang bercanggah dengan tawakal itu. Misalnya, kan? Di sebalik itu, kita lah yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ni berlaku pada kita, sama ada sedang ataupun tak sedang. Kan? Kalau dekat orang, kita kata sabarlah, ni Allah Ta'ala punya kerja. Tapi bila benda tu jadi pada kita, kita tak tahu nak sabar, dan kita tak tahu nak faham ini Allah Ta'ala punya kerja. Boleh faham tak saya sebut tuan? Ini realiti yang selalu berlaku pada kita. Dan hakikat sebenarnya adalah kerana kita sendiri pun tak tahu, kita sendiri pun tak erti, kita sendiri pun tak faham hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita bimbangi, ini yang kita takuti. Kita tak mau benda tu macam saya kata tasat, al-sinatihim, dekat lidah kita ya, tapi hati kita nothing. Kalau ditanya hati nothing itu apa? Tak ada tasdik, tak ada niat lillahi rabbil alamin, dan tak ada rasa hubungan dengan Allah SWT. That's mean nothing. Kalau tak ada tiga perkara tu, itulah makna nothing. Hati kita tak ada apa pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, tengok. Baru kita bercakap tentang hak Allah. Tadi hak kita sebagai makhluk bergantung mutlak dengan Allah. Bila kita bergantung mutlak dengan Allah, hak Allah. Hak Allah mewajibkan makhluk untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Maka hak Allah mewajibkan ke atas kita. Tak ada kewajipan apa Allah kepada kita, tetapi Allah mewajibkan kepada kita. Maknanya kita berkewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak tertakluk hukum apa pun ke atas kita.
Kalau dia tak mau kita, dia rejam kita dengan bah besar pun tak ada makna apa, tak ada faedah apa pun, tak ada apa efek pada Allah SWT. Tapi kita berhajat sangat pada Allah, janganlah hantar bah besar, janganlah hantar kemarau yang begitu panjang. Hantar kemarau 3-4 bulan lepas pun sana tak ada ayak, sini tak ada ayak, naik semak dah kita pun, kan? Dengar kawan-kawan kita kok belah Selangor telefon, weh hampa ayak macam mana? Kami okey, tak ada masalah, weh kami kena catu lah ni, kan? Ada nak balik Kedah lah, itulah ni lah, macam kawan-kawan kita lah, kan? Duduk belah-belah sana tak ada ayak, tu baru tak ada ayak. Bukan kemarau sampai nak menkedarah ayak pun tak ada lagi, kan? Maknanya jangan ya Allah, kita tak boleh, kan? Peristiwa tsunami yang berlaku pada kita yang celek mata hati ni, tengok ya Allah dahsyatnya, takutnya kita macam tu, kan? Kita bergantung dengan Allah SWT, kita tak mau benda tu berlaku. Tapi kalau Allah SWT kehendaki berlakulah apa pun, kan? Benda tu bukan boleh nak elak. Sikit punya orang warak ke, sikit punya orang yang beriman ke, sikit punya orang alim ke yang berdepan dengan tsunami, yang mati tak tahu hilang, tak tahu ke mana, misalnya kita katakan, macam itulah keadaan dia. Kerana sifat bala Allah SWT ni, bila dia main, dia bukan kira orang beriman tak beriman, kan? Dia kena ke semua. Cuma yang beriman tu dapat kemuliaan pada sisi Allah, yang syirik, yang kufur dan sebagainya dapat kehinaan pada sisi Allah SWT. Itulah sahaja. Baik, balik kepada hal kita, hak Allah mewajibkan makhluk untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Ingat, saya katakan ingat ini bahasa ilmu akidah, bahasa ilmu tauhid, supaya bila kita ingat, kita ambil letak dalam hati kita, supaya bila kita ingat, kita proses dengan akal kita, dan akal kita akan transfer masuk mai dalam hati kita. Walaupun dalam perjalanan akal transfer maklumat namai kepada hati kita, ada virus di tengah jalan, ada nafsu yang mengganggu gugat, pun begitu. Mudah-mudahan kita sentiasa beringat, Allah mewajibkan kepada kita, artinya ada kewajipan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajipan itulah yang dinamakan dengan syariat. Kewajipan itulah yang dinamakan dengan syariat. Dan tak terhenti syariat itu takat 1-2 perkara. Syariat ni meliputi hidup sampai ke mati. Maka tuntutan iman adalah syariat, tuntutan Islam adalah syariat, tuntutan ihsan adalah syariat. Itu secara induknya. Apa maksud tuntutan iman adalah syariat? Tuntutan iman dari segi sifat, dari segi cara, dari segi apa yang mesti ada dalam tuntutan iman, semua itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja-saja kita cerita, bukan saja-saja ulama hurai, bukan saja-saja ulama kata. Dia merupakan tuntutan yang menuntut tiap-tiap kita. Istilah kitab kata tiap-tiap yang mukallaf, supaya reti, supaya faham, dan supaya beristimbat dengannya. Kenapa? Karena dia merupakan syariat. Begitu juga tuntutan Islam, dan apa saja yang bernaung di bawah sifat Islam, sama ada syariatnya, sama ada ilmunya dan sebagainya, semua itu menjadi tuntutan kepada kita. Cuma di sana dibahagikan oleh para ulama, ada yang sifat dia wajib ain, ada sifatnya kifayah. Itu tak kisahlah, bukan kita nak pertikai dari segi itu. Cuma nak habaq ada yang dikatakan wajib ain, fardu ain, dan ada yang fardu kifayah, tak kisah, kan? Yang penting kita melaksanakan tuntutan-tuntutan itu. Dan yang ketiganya secara induk dia panggil tuntutan ihsan, kan? Pun tak nafi juga. Maka semua tu disebut sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala. Tu bagi diri. Ada syariat pula bagi masyarakat, ada syariat pula bagi negara. Tu pun syariat belaka. Semua ni berasaskan kepada persepsi Al-Quranul Karim. Jadi ada syariat bagi diri kita, kita sebut dah tak ni, iman, Islam, ihsan dan seluruh yang terkandung di dalamnya. Ada syariat bagi masyarakat, yang bermula dengan dalam istilah ilmu fiqh yang disebut muamalah. Misalnya kita katakan dalam hal sewa menyewa, nikah kahwin, ini semua muamalah belaka, kan? Semua itu tersebut termaktub belaka. Kemudian ada hal pula dalam konteks negara, dalam konteks sebuah negara, dalam konteks siasah wal khilafah, semua itu termaktub belaka dalam 5 sistem yang saya dah sebut kepada tuan-tuan. Oleh kerana kita mengaji ni tauhid, kita mengaji ni usuluddin, saya petik-petiklah sebagai sumber maklumat, sebagai maklumat untuk diisi. Saya dah sebut dah kepada tuan-tuan, ada 5 sistem. Pertama sistem kerohanian,
sistem kerohanian Islam. Yang kedua, sistem sosial Islam. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Yang keempat, sistem politik Islam. Dan yang kelima, sistem undang-undang Islam. Itu tuntutan syariat ke atas negara. Dalam arti kata yang lain, kalau kita beristimbat dengan negara Islam, maka kita wajib melaksanakan sistem kerohanian Islam, wajib melaksanakan sistem sosial Islam, wajib melaksanakan sistem ekonomi Islam, wajib melaksanakan sistem politik Islam, wajib melaksanakan sistem undang-undang Islam. Baru nama dia negara Islam. Jika tidak, maka jika tidak, bukan nama dia negara Islam. Kalau bukan negara Islam, negara apa? Lu fikir sendirilah. Pasal dia ada dua ya. Tak beriman, kafir. Kan? Tak masuk syurga, masuk neraka. Kan? Tak hidup, mati. Tak sihat, sakit. Ini konsep. Konsep inilah yang diguna pakai di dalam ilmu usuluddin. Dalam hujah-hujah para ulama nak meletakkan hukum ke atas satu-satu keadaan. Dia tu tak beriman, tapi tak kafir. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ataupun nama baru moden ni kita panggil liberalism. Yang meletakkan tak beriman dan tak kafir. Sebab ahli sunnah wal jamaah letak kalau tak beriman dia kafir, kalau tak kafir dia beriman. Itu konsep ahli sunnah wal jamaah. Tapi Mu'tazilah letak tak beriman pun tak, kafir pun tak, tengah-tengah. Dia panggil al-manzilah bainal manzilatain. Konsep inilah cuba diterapkan oleh golongan-golongan liberal, golongan-golongan liberalism ni, yang mana pelopor liberalism dalam Malaysia ni semua cerdik pandai belaka, doktor, profesor, doktor, puak-puak ni. Termasuklah Kasim Ahmad. Ni cuba nak menerapkan liberalism lah ni. Kan? Yang konsep liberalism ni ulama muafakat sesat lagi, menyesatkan. Tahun abad ketiga hijrah lagi dah. Abad ketiga hijrah, especially 3, 4, 5, 6 hijrah. Waktu itu Mu'tazilah menguasai kerajaan Abbasiyah. Especially pada masa menguasai kerajaan Abbasiyah, doktrin Mu'tazilah ni disebar luaskan melalui kuasa, sehingga pakak jadi sekular habis, pakak jadi Mu'tazilah habis masa tu, kan? Dan meletakkan akal lebih tinggi daripada wahyu. Inilah di antara perkara tuan-tuan muslimin muslimat sekalian yang akhirnya menafikan ketaatan kepada Allah SWT dalam konteks sebuah negara dan dalam konteks sebuah masyarakat. Yang akhirnya ketaatan pada Allah SWT itu hanya tinggal dalam konteks individu. Boleh faham tuan-tuan? Tinggal sembahyang, puasa, itu saja tinggal, kan? Yang berkait yang bersifat individu, semata-mata. Dalam konteks masyarakat ada sikit-sikit lagi tinggal, iaitu nikah kahwin, harta pusaka, tinggal lagi banyak tu aja. Dalam konteks negara dah tak ada apa langsung dah, tak tinggal dah benda tu. Seolah-olah tak ada kena mengena negara dengan syariat Allah, seolah tak ada kena mengena masyarakat dengan syariat Allah SWT. Yang ada kena mengena hanyalah individu. Nampak tuan-tuan? Sebab itu tak pelik pak tok haji, tok lebai, sorban musak bakui, anak aurat pun tak tutup, pakai lok pendek main badminton depan rumah. Boleh aku kata tu? Tak parah. Tak percaya, tak usah tengok sini, pergi tengok Sungai Lalang. Mari rumah saya nak tunjuk. Kan? Saya pun duduk kawasan puak-puak elit ni tuan. Bila duduk kawasan puak-puak elit ni tahulah kan, puak-puak elit. Kan? Dia tak pedulilah hang lagu mana, hang aku dia puak-puak elit nak, kan? Konsep elited yang kita duk tengok lah ni lagu tu. Lu punya pasal, gua punya pasal. Lu tak campur lu tak campur gua gitu lah, kan. Duduk kan. Jadi petang-petang main anak-anak ni pakai lok pendek ya, main badminton rumah kan. Kan. Dengan bini berkeluar berseragu kan. Kan. Duduk depan rumah tu. Duduk ya. Sekali pak dia pakai serban, pakai jubah pergi surau. Kan, pergi sembahyang jemaah. Nampak, boleh faham saya tuan-tuan? Apa dia ni sebenarnya? Ini tak ada dalam agama kita. Yang ada dalam agama kita, pak kena perintah bini suruh tutup aurat. Suami kena perintah isteri antara lain supaya menutup aurat. Antara lain saya katakan, banyak syariat Allah SWT di sana. Kan? Suami, bapa dia kena perintah anak-anak supaya menutup aurat, dan banyak syariat lain mesti dilaksanakan. Itu kaedah mudah untuk saya memahamkan kepada kita. Tapi kalau sebaliknya macam kita katakan tadi, ini apa? Inilah doktrin liberalism yang menafikan, ikut sukalah nak buat lagu mana pun, janji aku masuk syurga sudah. Ni. Dan ini doktrin yang sesat daripada dulu sampailah, bahkan sampai bila-bila. Sampai hari kiamat lah kita kata. Doktrin ini sesat. Baik, asas yang kita nak sebut inilah asas Allah mewajibkan kepada kita. Satu, kita bincang tak ada kewajipan apa pun Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita.
Dia bagi jadi kita, dia nak binasakan kita, dia nak matikan esok lusa, tak ada apa benda kat dia, tak bersangkut apa pun. Kan? Tapi kita ada kewajipan ke atas dia yang mesti dilaksanakan. Maka kewajipan itulah yang tidak boleh dinafikan, kerana Allah Subhanahu wa taala akan soal kita di hari akhirat kelak berkenaan dengan kewajipan itu. Hadis dia, dalil dia, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyatihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Ini dalil yang menunjukkan kata tiap-tiap kita ni akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Simbolik dalam hadis ni adalah gembalaan, mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'iyatihi itu makna gembalaan. Dalam bentuk dia mai dalam bentuk kiasan. Gembalaan. Hakikatnya adalah orang-orang yang berada di bawah jagaan kita, di bawah naungan kita. Jadi tak pelik kalau kita kata Allah akan tanya pasal apa? Tanya pasal isteri kita. Berapa isteri hang? Contohlah, kan? Hak lebih lagi teruklah, kan? Hak seorang tak teruk sangatlah. Lagu itulah, kan? Kemudian apa yang hang ajak kepada dia? Kan? Begitulah selanjutnya. Tuntutan syariat dan sebagainya semua ditanya oleh Allah SWT. Dan selain daripada itu, kalau kita bapa, Allah Ta'ala akan tanya anak-anak kita pula berkenaan dengan anak-anak kita. Kalau kita pemimpin, Allah SWT akan bertanya berkenaan dengan rakyat. Ini tidak boleh dinafikan lagi berasaskan kepada nas dan pemuafakatan para ulama ahli sunnah. Kecuali Mu'tazilah dengan Karamiyah yang menafikan. Kan? Dan sebahagian daripada Jabariyah dengan Qadariyah. Jabariyah especially menafikan. Lain daripada itu mu'tamad. Bahawa Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita. Sebab itulah keterikatan dengan syariat. Itulah kesan, itulah implikasi ke atas keterikatan dengan syariat Allah SWT. Dan kerana itu Allah berhak untuk menyoal kita balik. Habis tu kata tak boleh duk buat main-main. Baik, clear. Hak Allah mewajibkan makhluk untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya melalui lisan para nabinya, di mana Allah Subhanahu wa taala ajak kepada kita, hak kita namakan dengan syariat tadi itu melalui lisan para nabi. Maksud Allah ajak kepada kita syariat melalui lisan para nabi adalah Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kepada nabi dulu melaksanakannya, kemudian kita umat mengikuti. Maksud dia di sana adalah Allah Subhanahu wa taala bukan bagi syariat lepas tu suruh kita buat butaria dalam keadaan kita tak tahu. Allah Taala bagi syariat suruh kita laksanakan dalam keadaan kita tak tahu, bukan begitu. Allah bagi syariat tu melalui rasul, rasul praktis dulu. Rasul laksana dulu. Atas sifat mengajak kita umat ni. Boleh faham saya sebut begitu tuan-tuan? Sebab itulah kalau kita baca kita mengaji ilmu tauhid, bab beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, especially Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita tak boleh mengaji terus-terus Rasul. Siapa yang mengaji terus-terus Rasul, dia tak akan faham. Dia tak akan faham. Ataupun dia tidak menepati prinsip beriman dengan Rasul, dia tak akan tepat. Dia kena mengaji macam mana? Dia kena mengaji mula-mula beriman dengan Nabi. Kan? Sebahagian daripadanya mengatakan mula-mula beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang mulia, kan, yang kemudian diangkat menjadi nabi. Kan? Maknanya beriman dengan nabi. Belajar dulu apa dia nabi, kenal dulu apa dia nabi. Kemudian pada usia tertentu diangkat menjadi rasul. Baru kita kenal apa itu rasul. Dia kena kaedah dia macam tu. Bila kita tak mengaji macam tu, buka-buka terus dia rasul, itulah yang timbul akhirnya tidak ada perbandingan, tidak ada rujukan, tidak ada reference. Bila kita reference kepada Nabi, dia Nabi, kita siapa? Ayat ni akan keluar. Inilah di antara ayat-ayat murtad dalam konteks beriman dengan Nabi. Kalau beriman dengan Allah, tu Quran, kita mana boleh ikut Quran? Itu ayat murtad dia. Sebagai contoh. Dalam konteks Nabi pula, dia Nabi, kita siapa? Itu ayat murtad dia. Sebab hakikatnya Nabi itu role model yang kita mesti ikut dia. Tak boleh kata dia siapa lagi dah. Mesti kita kena ikut dia. Paling tidak kita kata Nabi ya, macam mana cara Nabi buat? Tu baru betul. Ini dia Nabi, kita siapa yang merujuk kepada mana tak boleh ikut Nabi itu. Ini ayat murtad dalam bab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan yang timbul di sana, kenapa ayat murtad ni keluar? Kan? Kenapa ayat murtad ini boleh keluar? Jawapan umum kita kata tak arti lah. Itu jawapan umum lah. Kita kata dia tak erti, kita kata dia jahil. Hakikat yang sebenarnya adalah kerana dia tak tahu Nabi itu siapa.
Tuan. Dia tak erti Nabi itu siapa. Mungkin dia tak belajar daripada awal Nabi itu siapa. Kemudian dia angkat menjadi Nabi, kemudian dia angkat menjadi Rasul. Dia cuma dengar-dengar, tahu-tahu Nabi itu Rasul. Maka sebab itu dia awak keluar ayat murtad itu tadi. Boleh faham saya tuan? Ini adalah bahaya. Ini adalah antara perkara bahaya dalam konteks akidah. Sebab itu kenapa dan mengapa kita diajak supaya belajar mengenali. Walaupun nampak macam kebudak-budakan, kita dah tua dah kan. Lepas tu pergi mengaji, buka-buka nak kena mengaji bab beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman. Contoh saya katakan, nampak macam kebudak-budakan. Sungguh tuan-tuan, ada orang bagi tahu saya, dia kata, "Ustaz, saya nak main mengaji lagu ni saya nampak macam kebudak-budakan." Saya kata, even budak-budak, saya kata, you must learn. Sebab apa? Sebab you memang tak tahu apa. Saya kata, you kena mengaku diri you tak tahu apa. Sungguh pun you begini, you pangkat ini pangkat, tapi you memang tak tahu apa. Saya tekan sampai lagu tu. You nak mengaji, you mengaji. Kalau you tak mau, suka hati you. Akhirnya dia mengaji juga. Bila mengaji dia reti lah. Oh lagu tu kan. Lagu tu. Saya cerita ni adalah seorang duk mengaji kat saya. Mai hari Jumaat dia main mengaji kat saya. Tak nak boleh main mengaji tu act tak kata wala punca pun. Masa kawan kategori doktor, bukan main tuan, pensyarah universiti. Bidang lain lah kan. Bidang saja lain, tapi dia tetap nak berpegang dengan aku seorang lecturer. Padahal tak erti piang. Kan? Contoh macam saya katakan tadi bab beriman dengan Nabi. Saya tanya dia, Muhammad ni siapa? Dia kata Muhammad Rasulullah. Ayat tu bunuh diri dia lah. Kan? Secara ilmunya, kalau saya tanya secara terbuka macam ni, Muhammad, who's Muhammad? Muhammad is the prophet. Kan? Muhammad is the prophet, Muhammad is the messenger. Okeylah, kita terima lah secara umum begitu. Tapi kalau secara ilmiah, Muhammad is not begin at the prophet position. Betul tak saya sebut? Muhammad ni dia bukan start dengan prophet. Muhammad is start dengan orang biasa. Kemudian diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Selepas Nabi diangkat menjadi Rasul. Cuba tengok berapa posisi yang dia lalui. Apa maksud saya di sini? Maksudnya tiap-tiap posisi itu memberi pelajaran kepada kita. Posisi dia manusia biasa, dia melaksanakan perintah Allah SWT sebaik mungkin. Posisi dia seorang Nabi, dia melaksanakan syariat Allah SWT sebaik mungkin. Posisi dia seorang Rasul, lebih-lebih lagi dia melaksanakan syariat Allah Ta'ala sebaik mungkin. Lalu kita nak kata apa? Kita nak kata pasal dia Rasul, dia pemula dengan manusia biasa macam kita agak, dia boleh laksanakan perintah Allah SWT sebaik mungkin. Tuan-tuan, sebab itulah Allah Ta'ala waktu turun ayat, kami utuskan kepadamu seorang Rasul daripada bangsamu, yakni daripada bangsa manusia, yang menzahirkan seluruh agama bagimu. Supaya apa? Supaya esok kamu tidak boleh mendakwa-dakwi lagi dah di depan kami, kata Allah SWT. Supaya manusia ni depan Allah Ta'ala esok tak boleh duk dakwa-dakwi dah. Oh kami tak tahu, oh kami tak kenal, oh kami tak erti, oh kami tak desa, oh lagu tu, oh lagu ni tak ada lagi dah. Itu jam kalau hang bercanggah berarti hang derhaka kepada Allah SWT dan Rasul, hang akan dicampak di dalam azab yang maha pedih. Itu sahaja di depan Allah SWT. Boleh faham kita sebut begitu tuan? Maka kerana itu tak dapat tidak kita kena kenal Rasul ini. Bahkan bukan setakat kenal, kita baca di dalam kitab kita Mukasyafatul Qulub, wajib kita menyintai Nabi. Ada 3 perkara. Keselamatan jasad, terletak pada sedikitnya makan, puasa. Saya ingat, saya tiap kali saya kuliah tu saya ingat. Tu kena puasa, kalau boleh puasa kerap, insya-Allah kita sihat. Nombor 1. Nombor 2, keselamatan rohani. Ruh terletak pada sedikitnya dosa, isn't it? Nombor 3, keselamatan agama terletak kepada bersalawat kepada khairil anam. Walaupun dia sebut salawat, hakikatnya adalah cinta, menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ni tak pelik dalam kitab Usuluddin pun sebut lagu tu. Hakikat iman tu sebenarnya terletak dekat tasdiqun nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bi minad-din bid-darurah. Itu hakikat iman. Hakikat iman ni sebenarnya duduk di mana? Duduk di mana, sejauh mana kita terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebagai penerimaan yang sempurna. Dia duduk tentu ya. Kan? Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Baik, balik kepada hal kita ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan, mengajak kita syariat, mengajak kita kewajipan yang kita katakan kita berkewajipan kepada Allah SWT tadi melalui lisan para nabi. Melalui lisan para nabi, kita ambil tang Nabi kita Muhammad SAW melalui lidah Nabi Muhammad SAW kepada kita. Karena dia kita kenal agama, karena dia kita kenal beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau tidak kita pun tak tahu nak beriman lagu mana kan? Tak tahu mana nak tahu beriman pada Allah Ta'ala lagu mana. Dan kalau beriman pada Allah Ta'ala pun tak tahu lagu mana, maka sudah barang tentulah hak mai kemudian beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada qada dan qadar. Lebih-lebih lagi lah kita tak tahu beriman kan? Tapi Nabi mulia ini mengajar kita satu persatu sehingga kita kenal semua itu. Bahkan jauh daripada itu sehingga kita kenal apa yang disebut sebagai hukum hakam dan syariat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, yang membezakan di antara kita dengan haiwan. Jika tidak, kalau tak ada hukum hakam ni, kata para ulama, tak ada beza apa kita dengan haiwan kan? Tak ada beza apa pun kan? Dan kalau kita fikir duk saat kita fikir, memang betul kan? Kalau tak ada hukum hakam ni, tak ada beza apa semua kita dengan haiwan. Haiwan makan, kita pun makan kan? Atas nama makan lah, jangan kira makan nasi kan? Jangan kira makan nasi kan? Tapi makan, atas sifat makan, haiwan makan, kita pun makan. Haiwan minum, kita pun minum kan? Gagah pakai baju je, haiwan tak pakai baju. Tapi kalau haiwan pakai baju, kita pun cemara kan? Tapi lah ni orang pakai nak buh baju lah kat haiwan ni, tengok kan? Ada bila saya tengok TV pertandingan monyet make up di Thailand. Make up monyet bubuh dengan lipstick orang dengan baju semua. Oi, kemai lagi. Monyet boleh nak buat lah. Buat macam mana manusia pelik-pelik. Tak apalah tu kan. Baiklah, balik kepada hal kita. Allah mewajibkan semua itu tidak melalui akal semata-mata. Baik, selanjutnya katanya Allah mewajibkan semua itu bukan melalui akal semata-mata. Melalui akal ni maksudnya melalui kita semata-mata. Kutlah Allah Ta'ala tak hantar Rasul mai, tak hantar kitab mai, Allah Ta'ala wajibkan, lepas tu ikut kita lah lagu mana pun. Dia akan menjadi satu beban kepada kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak buat. Sudah tentulah dia jadi beban. Macam kita nak buat hukum hudud lah ni pun kan, mengingat puak tak arti ni jenuh juga kita nak bahas dengan mereka, nak laksanakan hukum hudud. Sedangkan hudud tu satu juzuk kecil ya, bukan besar mana pun. Daripada 5 pilar, saya katakan daripada 5 tiang negara Islam tadi itu, sistem kerohanian, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, sistem undang-undang ni, daripada 5 tu undang-undang duduk last sekali kan. Tu pun kita fikir daripada segi keperluan untuk mengawal manusia. Kalau tak ada undang-undang ni, manusia tak boleh dikawal. Apatah lagi dalam wakil manusia hak ada kuasa tu semua, manusia-manusia yang tak ketahuan hala iman ke lagu mana pun tak tahu. Jadi kita tak boleh nak kawal dia. Maka kerana itu undang-undang menuntut dipercepatkan. Kita kena cepat melaksanakan undang-undang supaya boleh dikawal kan. Yang kita belajar dalam maqasid syar'iyah, buka maqasid syar'iyah, tujuan syariat, 5 perkara tu kan. Nak jaga akal, jaga nyawa apa semua tu, tu maksud dia. Maka kita mencadangkan supaya hudud ini dilaksanakan kan. Nak mengawal nyawa dan sebagainya, hudud dilaksanakan sebagai pertimbangan kita untuk mengawal manusia. Tu saja kan. Hak tu pun dia jadi cempera, tak ketahuan hala punca lah kan. Cik baik Allah Ta'ala hantar Nabi ajak dah kat kita dulu ni kan. Kemudian bila Nabi wafat, sahabat-sahabat melaksanakan. Bila sahabat wafat, tabi'in melaksanakan. Bila tabi'in wafat, tabi'in mengajak lagi benda tu, menyampaikan risalah tu sampai kepada kita. Kita pun jadi reti kan. Kerana kita reti, maka kita torah nak mengatur mekanisme dia macam mana. Kalau kita tak reti, tak tahu nak atur mekanisme dia, apa yang kita nak buat? Kita pun tak tahu nak buat apa kan. Kalau ikut kepala kita, penyamun masuk rumah kita dapat tangkap, kita nak kerat tangan, nak bunuh, nak perijak lagi mampu. Itulah kita kan. Kemarin kan saya sembang, pagi tadi kot, ada semalam saya bersembang dengan satu Cina, kena rumah dia kena pecah di Ambangan Haid tu kan. Penyamun buat lari, dia tak ada di rumah pasal pak dia mati, balik kampung pergi duk tengok pak dia mati kan. Main rumah dia, tengok apa pun tak ada, semua habis. Bukan takat barang dalam rumah, pintu depan tu dia buka ambil wang. Pintu mahal lah pintu kan. Pintu tu dia dan buka, penyamun buka ambil, naik lori pula. Orang laporan yang diceritakan, memang orang tengok naik lori, orang ingat dia pindah rumah. Dia pokok tu kata lagu tu lah kan. Pasal angkut habis belakang ni, rupanya penyamun. Lepas tu saya sembang, dia kata, Haji, itu pasal lah Islam punya law mau jalan no. Tak nak jalan Islam punya law, ini macam mana kata. Lu setuju ke itu Islam punya law? Wah, banyak setuju mah. Cina tu kata lagu tu. Dia setengah setuju, dia kata. Kan? Okey, sekarang Islam punya law tak jalan. Okey, kalau dapat itu penyamun lu punya dekat, lu mau bikin apa? Dapat lah. Wah, pijak sampai mampu dia kata. Dapat dia nak pijak lagi mampu.
Jadi kalau kita nak mengatakan benda tu rasional tak rasional macam kita duk cakap ni, tak ada halangan apa pun pada orang kafir. Yang duk halang ni orang Islam. Setuju tak dengan saya? Tak tahu saya malam ni saya cakap di masjid Mentang Gedung ni kan. Yang duk halang ni kita nampak orang Islam. Orang Islam mak mana? Orang Islam hak tak arti apa ni? Hak mengaji tak mau, dengar ilmu tak mau, dengar hadis Nabi tak mau, dengar ayat Quran tak mau, apa pun tak arti ni. Jenis ni yang duk halang ni. Kan? Ataupun kita kata standard lah kalau orang Islam tak faham ni kan, standard lah. Tapi pula orang Islam tak faham, ni yang luar biasa ni. Ini luar biasa. Maka akhirnya berlakulah penentangan. Baik, balik kepada hal kita, sebab itu Allah Ta'ala tak memberi bebanan kepada akal kita semata, tak. Supaya akal kita tidak terbeban, Allah menghantar kepada kita Rasul dan menghantar kepada kita Quranul Karim. Kalau tak bersabit dengan Allah hantar Rasul, Allah hantar Quranul Karim, maka akal kita akan terbeban. Boleh faham saya sebut tak anak? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah mewajibkan semua itu tidak melalui akal semata, melainkan dengan mengutus para rasul dan menampakkan kebenaran mereka melalui mukjizat-mukjizat. Jadi Allah Ta'ala tak bebankan fikiran kita, Allah hantar rasul mai kepada kita. Allah hantar rasul, kita sebut dah tadi, dengan sifat-sifat kerasulan. Saya pun tak mau ulang balik, tapi saya sebut dah tadi kepada tuan-tuan lagu mana kita nak mengaji tentang rasul ini, supaya tak berlaku murtad kepada rasul, tak berlaku binasa iman dengan sebab rasul. Saya dengar banyak tuan-tuan, tapi saya dengar banyak ni belah Bukit Lambau. Pasal saya main kat Bukit Lambau kan. Jadi banyaklah kawan-kawan rakan Pak Menakan kat belah Bukit Lambau, dia bercakap lagu tu. Saya berdoa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka kan. Dan dosa saya jugalah. Pasal saya pun marah kat mereka. Marah dengan main bercakap lagu tu. Bila mereka tak puas hati kat saya, mereka kata, hang pergi mengaji jauh balik main jadi sesat pula. Dia kata kita sesat pula. Kan? Bila saya duk komplain mereka, duk tegur mereka, duk habaq lagu ni tak boleh, faham lagu ni salah, kan? Mereka kata hang pergi mengaji jauh balik mai jadi sesat. Mereka kata kita pula sesat. Saya ni pula kata sesat. Ni depa. Atau aku tak naik angin mai pula. Bila aku naik angin, aku berhujah dengan mereka. Bila aku berhujah dengan mereka, dia berlakulah sikit kan. Dia Pak Menakan, kita anak Menakan. Dia berlakulah sikit kekasaran dan sebagainya. Tu sajalah, takkan hatu masuk neraka kot. Harap dak lah kan. Kita harap dak lah, mudah-mudahan lah kan. Tu je. Jadi kita nak ajak mereka jadi elok. Tu. Tapi antara ayat murtad yang awak keluarnya, itulah dia. Kan? Hang kira dia rasul, kita siapa? Ayat lagu ni tuan, janganlah, jangan. Saya merujuk kepada hujah, saya merujuk kepada fatwa. Antara yang fatwakannya adalah Syaukani Asy-Syatibi. Imam Syaukani dengan Imam Syatibi rahimahullah taala mengatakan itulah antara ayat murtad, ayat binasa iman dalam bab beriman dengan rasul. Itu kena jaga kan. Kan tak boleh duk cakap lagu tu lah kan. Habis-habis kita tak tahu nak kata, oi kena ikut rasul lah kita, nah cukup lah kan. Oh kena ikut rasul kah? Habis bengong tak erti apa pun kan. Ini bengong habis tak mau ni, boleh duk kata lagu tu pula dah. Tu ayat-ayat dia. Kita takut kan, kita takut benda-benda lagu tu. Baik, tak apa. Allah mengutuskan rasul yang akhirnya dengan rasul yang diutuskan itu, dengan Al-Quran yang dibawa sebagai petunjuk itu, tidak membebankan fikiran kita umat ni dengan cara mana? Dan menampakkan kebenaran mereka melalui mukjizat. Di mana rasul itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran mereka melalui mukjizat yang nyata. Melalui mukjizatnya yang nyata. Mukjizat ini nak menunjukkan kepada kita kebenaran rasul. Sebab apa mukjizat ni di Allah Taala bagi mukjizat atas nama nak menunjukkan kebenaran rasul? Sebab kita nak ikut rasul tu. Sebab itu Allah SWT jadikan pada rasul itu mukjizat yang melampaui manusia biasa, yang melampaui manusia biasa, sebab rasul tu nak diikuti. Boleh faham saya sebut begitu? Kalau rasul ni tak ada mukjizat yang melampaui manusia biasa, siapa nak ikut dia? Boleh faham sebut tu? Berlaku di zaman Nabi SAW, ada orang mai jumpa Muhammad, aku dengar kata hang ni duk ajak kepada satu agama, satu Tuhan, mai sembang lagu tu ya. Kalau kita terjemah perkataan Arab tu kepada perkataan Melayu kita, bunyi dia macam tu. Muhammad, aku dengar kata hang ni mai duk sembang, mai duk ajak satu agama, satu Tuhan, kan? Betul ke hang buat begitu? Nabi Muhammad SAW kata, ya, aku mengajak kepada satu Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Muhammad dia kata, kalau betul lah, cuma ayat tu kalau kita bercakap ayat lolak lah dia kan.
ayat tu cakap cara lagu tu dengan Nabi yang mulia ni, kalau kita dengar dalam situasi kita faham lagu ni, ayat tu dia panggil ayat Lok Lang. Lok Lang tu bahasa Sungai Lalang. Kalau bahasa Bukit Lambau dia panggil Kurang Ajang. Tu. Sebab kita baca dalam versi yang lain, dalam keadaan yang lain, sahabat bercakap dengan Nabi SAW penuh kelembutan. Ya Rasulullah, ya Sayyidi. Ayat tu cukup lembut, merujuk kepada wahai Rasulullah, wahai tuanku, kan? Wahai penghuluku. Jadi ayat tu ayat yang cukup lembut, dan itulah ayat yang sepatutnya seorang umat bercakap dengan Rasul. Tapi dalam masa yang sama, versi lain pula ayatlah macam saya kata saat ni. Mai duk Muhammad hang ni gila ke apa? Macam tu kan. Duk kata kat Nabi sallam. Sebab itu apabila Umar masuk Islam, sebelum Umar dia tak berlaku benda tu. Bila Umar masuk Islam, kan? Ayat aku tetap mampu banyak keluar. Banyak mai. Mai daripada siapa? Mai daripada Umar sendiri. Bila dia masuk Islam, dia pertahankan Nabi. Bila dia pertahankan Nabi, bila ada orang cakap lebih kurang, hang cakap elok, aku tetap mampu ikut. Ayat ni mai daripada Umar. Kalau tuan-tuan baca hadis, rawi dia daripada Umar, itulah di antara. Tahulah tuan-tuan baca hadis ni tarah mana kan? Kalau buka hadis lah dalam rawi-rawi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, banyak ayat aku hampir mencantas lehernya. Itu Umar tu, tak ada orang lain lah. Sebab dia biat dia tu cengeng. Kan? Tu. Baik. So bila kita balik kepada hal ni, hal nak bagi tahu kata Allah Subhanahu wa taala bagi mukjizat kepada Nabi sebagai pembuktian kebenaran yang Nabi bawa. Sebab Nabi itu nak diikuti. Saya nak nukilkan satu hadis. Seorang Arab Badui mai berjumpa dengan Nabi SAW. Perkataan yang jelas disebut Arab Badui. Annal Badwiyun, artinya seorang Arab Badui. Bila sebut Arab Badui ini dalam konteks sejarah, nak abang mai kita kata nak beritahu mai kita kata orang yang terlambat dari segi tamadun ilmu. Arab Badui ni maksudnya dia terlambat dari segi tamadun ilmu, dari segi pembangunan ilmu, kerana faktor geografi yang mempengaruhi Makkah, Madinah ketika itu. Kalau sebut Arab Badui, dia nun jauh di sana di tengah padang pasir. Sedangkan Makkah dengan Madinah dikelilingi oleh gunung ganang. Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Lala pun kalau kita pergi kita akan nampak gunung ganang Bukit Bukau takkah? Makkah dengan Madinah itu. Sedangkan Makkah dengan Madinah itu waktu itu telah jadi suq, telah jadi satu bandar di mana penempatan manusia duduk di suq Madinah ni, maka manusia yang berdepan dengan ilmu, berdepan dengan pengajian, berdepan dengan muzakarah, kan? Jadi tamadun ilmu itu berkembang. Berbandinglah dengan Badui ni, sebab depa duduk nun jauh di padang pasir sana, so tak ada pengaruh ilmu kepada depa. Sebab itu bila mereka mai berjumpa dengan Nabi SAW, mereka tak tahu pun kata nak kena bercakap lagu tu, kan? Tak tahu pun kata kena ada adab sopan yang diajak oleh Nabi begini-begini. Tak ada. Mai terus hang aku ya, kan? Saya pun bukan komplain istilah hang aku, sebab kalau kita pergi Brunei, hang aku adalah istilah yang paling lembut, kan? Saya pun belajar pergi sana duk cakap saya dengan mak mentua saya, kan? Orang puan saya marah, dia tak sini kam dia cakap aku tu, cakap hang saya ni kasang. Orang Brunei ni kalau duk cakap saya di kasang, kan? Saya mana tahu pergi sana duk cakap saya, masa kita biasa lagu tu nampak mentua saya tu pada depa kasang. Habis nak lembut je lah, hang. Dia tak kata hang, aku, kan? Aku engkau, kan? Tu yang lembut pada depa. Jadi pedur baliklah, drama lah kita pun. Aku nak pulang bapa, kan? Drama baliklah, nak buat je lah. Itu jadi sebab itu saya katakan tadi, nak compare kepada bahasa kita itu satu persoalan. Cuma saya nak sebut secara ilmiahnya. Okey. Jadi depa mai terus kasak macam tu lah. Muhammad ni betul ke hang ni Nabi? Betul ke hang lagu tu bahasa dia kan kasang. Lepas tu Nabi pun, saya nak menurut riwayat ada sahabat bangkit nak katuk dah Badui ni, kan? Adalah sahabat bangkit nak katuk dah. Nabi kata duduk sengap. Nabi tarik tangan dia duduk balik sengap. Baby. Dia tanya, betul ke hang Nabi? Dia kata ya, diutuskan oleh Allah SWT. Betul ke hang lagu ni? Ya. Lepas tu dia kata, aku ni aku dengar lama dah, aku teringin nak ikut hang, kan? Tapi aku nak tengok sesuatu. Kalau berlaku betul aku ikut hang. Hari ni juga aku mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi kata hang nak tengok apa? Dia kata aku nak tengok kalimah dia nampak pokok kurma mampu. Ada sepokok pokok kurma tu mampu lah. Dia tengok pokok kurma. Dia kata, Muhammad, kalau hang boleh panggil pokok kurma tu mai dekat hang,
Hari ini juga aku mengucap 2 kalimah syahadah. Hari ini juga aku masuk Islam. Hari ini juga aku ikut hang. Jadi Nabi dicabar dalam keadaan lagu tu. Kan? Dalam situasi itu. Takkan Nabi nak kata tak usah mengarut benda ni, hang nak masuk Islam, masuk tak mau masuk sudah. Takkan Nabi nak kata lagu tu. Kan? Jadi Nabi respon kepada badui ni atas sifat dia seorang badui yang dia tak tahu apa, tak ada perkembangan ilmiah kepada dia, kan? Maka Nabi kata hang pi panggil pokok tu mai sendiri. Hang kain salam kat pokok tu, hang abang kata Muhammad kain salam. Lepas tu hang panggil pokok, abang kata Muhammad panggil mai. Fikir secara badui lah kan. Dia pun pi kat pokok tu, Assalamualaikum Muhammad kain salam. Tetap pokok jawab salam. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad kain salam kat hang. Pokok tu pun jawab alaika wa alaihimussalam. Pokok tu jawab. Maka kalau kita rebah hantu. Pokok tu jawab. Dia terkejut buruk dah. Dalam erti kata yang lain, iman dah masuk dah ketika itu dalam dada dah, dalam hati dah, iman dah masuk dah. Tapi dia kerana badui dia tu ketegang, kan? Dia kata ni Muhammad panggil pergi kat dia, kan? Muhammad panggil pergi kat dia. Pokok tu pun terbungkah belah kanan, terbungkah belah kiri, tercabut akar dia, toteh, jalan pergi kat Nabi SAW. Arab badui ni menyaksikan keadaan tu. Yang akhirnya ringkasnya dia pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nampak pada tu? Nah, abang kata Arab badui menyaksikan keadaan itu dan dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Baik. Faham kita sebut tuan-tuan? Kita tak menyaksikan keadaan itu. Bagaimana kita mengucap 2 kalimah syahadah? Itu persoalan yang kita nak reverse balik dengan apa yang kita sebutkan tadi. Kita tak saksikan apa pun. Kita tak tengok pun. Kalau kita tengok lagu tu, mungkin kita pun akan jadi macam Arab badui itu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, cantik ya. Tapi kita pun tak tengok. Maka yang ditinggalkan kepada kita mukjizat yang amat besar, iaitu Quranul Karim. Tak ada benda yang tak benar dalam Quranul Karim. Semua Quran kata, semua terjadi. Semua Quran sifatkan, semua terjadi. Tak ada benda yang tak terjadi. Apa yang Nabi kata, semua terjadi, kan? Apa yang Nabi sifatkan, semua terjadi. Sebab apa? Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad bercakap bukan ikut hawa nafsu, Muhammad bercakap ikut Quran. Artinya apa yang Muhammad cakap dikatakan oleh Quran. Karena itu Muhammad kata apa, semua terjadi, dan Quran kata apa, semua terjadi. Tak ada benda tak jadi pun. Katalah apa pun, kata pasal perangai, maka kita tengok bagai-bagai perangai, kan? Cuma kita lah olah dalam bentuk kita. Dia ada satu istilah yang digunakan pakai oleh ulama mutaakhir, double munafiqin. Dalam Quran tak ada tu. Dalam Quran tak ada. Dalam Quran habaq munafik je. Dalam hadis Nabi pun habaq munafik je. Kan? Ulama istilahkan double munafiqin, 2 kali munafik. Kan? Tak apalah, benda tu bukan nak bercanggah dengan Quran, bukan bercanggah dengan Nas. Nak habaq kata istilah yang baru ni 2 kali munafik, 2 kali kafir, 2 kali murtad dan barang sebagainya lagi. Bahaya lagi teruk kalau begitu tuan-tuan. Kita takut balik kan. Takat sekali munafik, ni 2 kali munafik. Nanti kita hurai apa itu 2 kali munafik lah, berasaskan pada versi baru, huraian ulama baru ni. Nanti kita tengok insya-Allah yang tu. Baik. Jadi berpaksikan kepada mukjizat Al-Quran itulah kita beriman pada hari ini. Kita beriman pada hari ini. Kita bukan ada info lain. Kalau info lain pun sekadar khabar. Contoh macam peristiwa Arab Tazan itu jadi khabar kepada kita. Jadi khabar, jadi satu info, jadi satu khabar lah kita kata kepada kita. Bukan kita menyaksikan dengan mata kepala kita, kan? Yang kita ada hanyalah Quranul Karim. Selain daripada khabar-khabar itu, Quranul Karim. Sebab itu Nabi SAW bersabda, iman yang terbaik, Nabi tanya kepada sahabat, iman yang terbaik di kalangan umatku siapa? Versi hadis yang bunyi begitu, kan? Sahabat kata, kami wahai Rasulullah. Rasulullah tak kata apa. Rasulullah tanya lagi, iman yang terbaik di kalangan sahabat aku siapa? Bangkit sahabat lain kata, kami lah wahai Rasulullah. Rasulullah diam juga, tak kata juga. Rasulullah tanya lagi kali yang ketiga, iman yang terbaik di kalangan umat aku ini siapa? Kali yang ketiga. Menurut periwayat mengatakan Rasulullah memperkuatkan suaranya untuk yang ketiga itu. Seolah-olah yang pertama rendah sikit, yang kedua tinggi sikit, yang ketiga Rasulullah perdekat, iman yang terbaik di kalangan umat aku siapa? Jekah gitu, seolah-olahnya, kan? Sahabat-sahabat pekat diam, tak kata apa. Maklumlah kena jekah, kan? Sahabat pun mati kutu lah, kena jekah, kan? Tapi Nabi bukan bermaksud berjekah. Nabi nak maksud nak cari, nak tanya pengetahuan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum lagu mana? Siapa dia? Sahabat diam. Akhirnya
tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, kami serahkan kepada Allah dan Rasul. Suara tu kata lagu tu ya, siapa tak tahu, sehingga perawi pun tak habaq siapa. Sebab dia kata terdengarlah suara di khalayak ramai itu yang mengatakan kami serah urusan itu kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW kata, umatku yang terbaik imannya adalah umat di akhir zaman. Umat di akhir zaman. Sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Faqila, limadha ya Rasulullah? Faqala, innahum yu'minuna bil Qur'anil azim. Kerana mereka beriman hanya dengan lembaran Qur'anul azim. Kerana mereka beriman hanya dengan lembaran kitab. Bukan dia tengok aku, bukan dia nampak aku, macam peristiwa kita kata tadi, nampak tercabut pokok tu, nampak tercabut pokok ni, nampak ayat keluar kok jari, nampak bagai-bagai. Tak ada, kita tak pernah nampak benda tu semua. Yang kita beriman hanya melalui lembaran, iaitu Quran. Sebab itu Nabi kata, iman yang terbaik di kalangan umatku adalah umat akhir zaman, yang mana mereka beriman hanya daripada lembaran Quran. Mudah-mudahan kita nak. Aku tak tahu aku harap aku tu, lain aku tak tahu nak kata apa. Kan? Mudah-mudahan kita lah kan? Pasal istilah akhir zaman tu, kalau kita sabitkan Nabi tu pun akhir zaman dah kan. Mai tang Nabi pun akhir zaman dah, mai tang kita pun kita kata akhir zaman lah. Kalau kita waqbi, mai tang anak cucu kita pun depa pun duk kata akhir zaman seperti tu juga. Maka harapan tu diletak sama. Kalau kita harap, depa pun akan harap lagu tu juga, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu para rasul itu menyampaikan perintah, dan rasul lah yang menyampaikan kepada kita perintah berupa larangan, berupa ancaman, berupa janji Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan dalam konteks Quran. Saya sebut kepada tuan-tuan ada konteks Quran. Menurut Ali Sabuni, Syekh Ali Sabuni, yang ulama masih ada lagi duk ada. Ulama Syria. Ulama Syria ni pun tuan-tuan, yang Sunni, yang Syiah, yang sekular kan, yang lari pi Turki dalam keadaan duk berperang lah ni, lari pi Turki, batu habaq pula tak ada jihad di Syria, tak sedok mai jihad lah di Syria kan. Tulis pula wartawan kita pula tulis dalam sinar lah harian Metro, ulama Syria lebih tahu kan. Jadi merujuk kepada tak sedok terlibatlah kita ni dengan Syria, bantu ke apa kata salah pasal bukan jihad. Ulama yang lari pi Turki itu puak munafik, ulama munafik. Dalam konteks negara, dalam keadaan lagu tu, dia boleh lari pergi duduk di Jordan, lari pergi duduk tempat lain. Boleh faham sebut tuan-tuan? Ulama apa lagu tu? Ni ulama ni pun dia ada kriteria dia. Bukan boleh kita main setuju ya. Dalam hal ni saya setuju dengan Ali Sabuni. Dia tak lari pun, dia duduk tandu juga. Dia terus berfatwa wajib mempertahankan nyawa, wajib mempertahankan harta. Ali Sabuni, seorang ulama Syria, kecil orangnya tapi masyhur, dan seorang yang menulis tafsir Ayatil Ahkam. Tafsir ni diguna pakai di Al-Azhar ni tuan-tuan kan? Tafsir Ayatil Ahkam. Jadi Ali Sabuni lah yang mengatakan bahawa rubuk Quran terbahagi kepada 4. Nombor 1 Al-Ahkam Syariah. Ni saya nak sebut apa ni, itulah perintah, larangan, apa semua tu kan. Jadi berasaskan kepada rubuk Quran itulah Nabi SAW mengajak kita. Secara tak langsung Nabi mengajak kita 4 perkara, 4 rubuk daripada Quran. 6,666 ayat terbahagi kepada 4 rubuk. Rubuk yang pertama Al-Ahkam wa Syariah. Rubuk yang kedua Tazkirah, yang disebut sebagai ancaman, janji Allah, ni semua tazkirah belakang. Tazkirah. Yang ketiga Qissah, cerita-cerita umat terdahulu yang kita kena ambil suri teladan. Ad, Samud, Madian, apa kaum lagi yang Allah SWT binasakan mereka kerana mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kena ambil suri teladan, duduk dalam kisah yang tu. Dan yang keempatnya siyasah wal khilafah. Siyasah wal khilafah, politik dan kekuasaan. Tu siyasah wal khilafah. Semua tu Nabi dah implement dekat kita. Nabi dah ajak dekat kita, tak ada benda tertinggal pun. Sabit daripada Islam tu agama yang sempurna, maka Nabi ajak pada kita pun semua sempurna. Liyuzhirahu ala dini kulli. Nabi telah menzahirkan, yakni mengajak kepada kita seluruh daripada perkara agama, tak ada benda tertinggal pun. Termasuklah politik atas sifat yang kita sebutkan tadi, termasuklah mendapatkan kuasa atas sifat yang kita katakan tadi. Sebab itu siapa dakwa politik tak campur dengan agama, itulah sesat dan menyesatkan. Cakap tu semua cakap menyebabkan jadi murtad belakang. Baik tuan-tuan. Sehingga wajib bagi makhluknya,
lalu para rasul itu menyampaikan perintah. Jadi rasul telah menyampaikan kepada perintah yang sifat dia saya sebut dah tadi, larangan, ancaman ataupun sifat persepsi Quran saya katakan tadi, daripada 6,666 ayat terbahagi kepada 4 saya sebut dah. Rasulullah SAW menyampaikan sehingga wajib bagi makhluknya untuk mempercayai para rasul, sehingga wajib ke atas kita untuk mempercayai rasul itu. Kenapa? Pasal pada dia ada kebenaran, pada dia ada bukti, pada dia ada tanda, pada dia ada bukti, pada dia ada kebenaran kerasulannya. Sebab itu wajib kita kena mempercayainya, dan risalah yang dibawanya. Demikian juga wajib kita mempercayai risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW tersebut, dengan tidak ada sebarang keraguan, tidak ada sebarang syak, dan tidak ada sebarang keraguan. Boleh faham cakap tiga sebut tuan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Dan paling penting mudah-mudahan terbenalah asyhadu an la ilaha illallah, dan lengkap di dalamnya istimbat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai istimbat yang sempurna. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang dengan makna kalimat kedua dalam syahadatain. Wallahu a'lamu bisawabihi au kama qala. Ada soalan apa yang saya perlu jawab tuan? Ui, masa ni dia laju. Saya berasa lagu duk cakap sikit ni, baru nak mula bercakap. Habis lah. Sebab itulah kalau forum-forum pengerusi dengan ngongeh-ngongeh tak boleh, masa pendek kan? Kalau tuan-tuan buat forum pengerusi tu kena cargas. Jangan nak nyonyek. Habis masa gitu. Ya. Apa beza? Okey, Pak Haji kita tanya, apa beza di antara istimbat dengan tasdik? Satu soalan yang sangat baik. Tasdik artinya ikatan, simpulan, tambatan. Kita ambil bahasa yang dikemukakan oleh kitab. Istimbat artinya kita bawa masuk. Bawa masuk mai, sudah barang tentu kita bawa masuk mai, kita tak akan tambat ikatnya, melainkan dia proses dulu. Sebab itulah para ulama lebih cenderung mengatakan istimbat tu wak mai ke akai, wak mai difikir. Kan? Kemudian bila akai dah fikir, bila akai dah proses, faham benda tu, kemudian barulah berlaku tasdik. Jadi perbezaan dia, kalau kita balik kepada kaedah ulama berbahas masalah tu adalah istimbat ni bermakna kita bawa info masuk, bawa maklumat masuk, kemudian tasdik itu setelah maklumat diproses dan barulah ditambat teguh di dalam hati. Macam itulah untuk kita mudah faham saya kirakan, no? Tapi istilah istimbat ni adalah istilah yang lazim digunakan oleh para ulama. Saya kirakan kalau ulama Arab lebih-lebih lagi lah menggunakan istilah istimbat. Ulama Melayu ni dia jarang sikit, especially ulama Nusantara kita ni dia jarang guna istilah istimbat lah. Biasanya dia terjemah lah istilah istimbat tu, dia terjemah tu wak masuk ke, ambil masuk ke, begitulah bahasa dia kan. Kadang-kadang kita perlu juga kepada istilah yang dominan di kalangan ulama. Dia merujuk kepada kalau kita tengok kitab besar, kita akan berjumpa dengan istilah-istilah ni kan. Dan kita pun tak kalah, tak ada reference, tak ada rujukan. Mestilah kita ada rujukan. So kalau kita merujuk kepada kitab, berarti kita akan menjumpa. Kalau kita tak rujuk kitab, kita rujuk kat ustaz pun satu hal juga. Satu orang mengadu kat saya, dia pergi rujuk kat ustaz, ustaz pun tak tahu istilah tu. Ni berat ni. Ustaz mengajak kitab tauhid, tapi ustaz pun tak tahu istilah istimbat. There are something, whether ustaz ni reti ke tak reti ke benda dia mengajak. Itu saja persoalannya. Kita takut dia tak reti benda dia mengajak, tapi dia gagah nak buat reti. Ini mudarat. Ini mudarat dan menjadi fitnah kepada ilmu. Saya tak nafi benda ni kan, sebab saya biasa dengar kuliah di Taman Cempaka, Kek Selambau, Distrik Sungai Petani Kedah, Malaysia. Kek Selambau, Taman Cempaka. Waktu tu saya duduk di Taman Cempaka tu. Rumah saya di atas bukit, surau di bawah bukit. Ini berarti speaker tu betul-betul talak main dengar rumah saya sebiji, seketui. Sebiji kau payah faham, seketui pula lagi. Kan? Dengar tu.
Saya dengar orang-orang yang mengikuti kuliah ni tanya, kuliah petang, ya, tapi saya tak tahulah yang hadir tu. Tapi saya dengar yang bertanya tu muslimat. Dia bertanya kepada ustaz ni, Nabi SAW ni ummi. Ummi ni bodoh lah ustaz. Dia tak bodoh. Ustaz, Nabi SAW ni ummi kan? Dia kata ummi lah. Ummi ni bukan makna dia bodoh kan ustaz? Memang bodoh lah. Dia jawab Nabi tu ummi, ummi tu bodoh lah. Bukan jadi ustaz, silap saya bercakap ni. Dia kata Nabi ni ummi. Ummi ni tak arti baca, tak arti tulis lah kan ustaz. Ustaz tu kata memang lah. Memang Nabi tu ummi dan dia tak arti baca dan tak arti tulis. Kata muslimat ni tak arti baca, tak arti tulis ni bodoh lah ustaz. Bodoh lah ustaz. Memang Nabi bodoh. Astaghfirullahalazim. Saya dengar sebiji-sebiji ni tengok. Aku nak bangkit pun kacau majlis orang sekali kalau kopi kan. Tapi last sekali terlupa lagu tu lah. Nampak lah tuan. Dia jadi satu fitnah. Kalau dia kata memang Nabi ummi, memang tak arti baca, tak arti tulis, tapi tak arti baca, tak arti tulis atau ummi itu sebagai mukjizat balik kepada Nabi SAW, that's right. Itu sangat betul. Kan? Bila ayat turun Nabi baca, bila Nabi baca orang kafir akan tercengang. Sedangkan Nabi tak arti baca, tak arti tulis, takkan buat ayat dia pandai misalnya. Tu boleh diterima. Kan? Itu memang sah. Tapi bila Nabi ni tak arti baca, tak arti tulis, tak arti baca, tak tulis ni bodoh. Tu tak boleh terima. Tak boleh. Boleh faham tak? Bila cek balik siapa dia ustaz ni, cek. Rupanya ustaz ni ustaz kemas yang tak kemas. Ini masalah kan. Dia akan jadi satu fitnah. Minta maaf cakap lah kan. Dia akan jadi satu fitnah dan inilah yang kita bimbangi. Sebab itu lebih tepat kalau dia tu mengaji usuluddin, dia mengajak usuluddin. Kalau dia mengaji fiqh, dia cuba mengajak fiqh. Jangan dia cuba nak sangkut dengan usuluddin. Kalau dia ada pengkhususan dalam konteks tasawuf, dia mengajak tasawuf. Jangan cuba nak berserabut. Saya dah sebut pada tuan-tuan, taraf kita, makam kita, orang awam cara awam, alim cara alim, ulama cara ulama. Orang awam tak boleh fatwa macam orang alim, tak boleh duk fatwa macam ulama. Macam itulah keadaan dia. Kan? Yang alim pun dia tak boleh duk fatwa macam ulama. Yang berhak untuk memberikan fatwa adalah ulama. Orang alim ni dia cuma mengikut saja. Kan? Kaedah dia begitu. Dia tak boleh duk pandai-pandai ikut kepala dia. Berdosa besar orang alim tu. Samalah konsep tu kita kena jaga. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih. Adakah sama istimbat ni dengan maklumat? Okay. Yeah, that's right. That's very right. Istimbat dengan maklumat means kita kutip maklumat, kita masuk mai dalam fikiran kita, kemudian fikiran kita proses menjadi ilmu, dan ilmu itulah kemudian menjadi tasdik. Itu betul. Itu kaedah yang disebut oleh Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Al-Irsyadul Fuhul. Imam Syaukani rahimahullah taala membahaskan konsep itu dalam bab tahqiqul usul. Makna tahqiqul usul itu maknanya bagaimana kita nak dapat sesuatu, apa kita kena buat untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya apa kita kena buat untuk mendapatkan tasdik. Imam Syaukani kata macam tu. Macam Pak Haji kata saat ni. Kan? Cuma bahasa dia dengan bahasa kita saja. Tapi Syaukani menggunakan bahasa istimbat. Maksudnya dia kata istimbat alal ilmu, maknanya kutip pengetahuan, dengar cakap ke, sembang ke, mengaji lagu mana kaedah, bawa balik mai akal kita. Akal kita proses, dan selepas proses tu akal kita transfer mai ke hati yang sifat dia ilmu tadi. Itu betul perkataan tu. Clear? Wallahu a'lam. Yes. Isbat ni dia berlaku daripada kefahaman. Betul lah konsep tadi tu kan. Mai istimbat masuk kepala kita, dalam akal kita, kemudian dia proses menjadi ilmu. Sebelum dia masuk mai jadi tasdik, tadi dia melalui proses isbat, nafi dan isbat. Dia akan berlaku dua tu secara tak langsung. Jadi dalam ilmu tu sendiri dah dia duduk sama ada nafi ataupun isbat. Konsep tu dia akan berlaku dengan sendiri. Alhamdulillah. Tu nampak gaya cergas tu. Tak punya hari jadi ulama ke tak? InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, ada soalan lain tak? Ya.
Okey, persoalan abang kita ni merujuk kepada Rasulullah sebelum dia wafat, dia menyebut, umumnya kita dah dengar Rasulullah menyebut ummati, 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 umatku, 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 begitulah kan. Kemudiannya kita bertembung pula dengan satu kuliah lain, satu maklumat lain yang mengatakan Nabi tak sebut pun ummati, ummati, begitu maksudnya kan. Nabi sebut yang lain. Okey. Sebenarnya saya terkesan dengan hal ni. Saya sendiri pun terkesan dengan hal ni sebenarnya. Sehingga tapi saya terkesan dengan hal ni bukanlah ni, saya terkesan dengan hal ni 15-20 tahun yang lalu. Sehingga saya pergi belajar di luar sana, saya cuba cari kesahihan. Apakah Nabi SAW ketika dia nak wafat dia menyebut ummati, 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 kan? Saya berjumpa dengan beberapa orang syekh. Antara syekh besar yang saya berjumpa ialah Syekh Abdul Rahman Palampur, Syekh Abdul Rahman Saharanpur. Ini di antara orang yang saya berjumpa, Syekhul Hadis. Dan ternyata mereka nafikan. Mereka nafikan yang bukan Rasulullah sebut begitu. Kan? Versi yang Rasulullah sebut ummati, ummati ini adalah versi lain. Dan lebih tepat kita mengatakan versi Syiah. Adapun versi Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Nabi berpesan dengan salat. Nabi berpesan dengan salat, hendaklah kamu sekalian menjaga salat, itu di antara. Dan hadis berkenaan dengan hal itu ada di dalam kitab Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih. Mukasyafatul Qulub, Mukasyafatul Qulub kita. Hadis berkenaan dengan keadaan umat Nabi ketika nak wafat menyebut tentang salat, berpesan dengan salat, berpesan supaya tidak zalim menzalimi. Ada beberapa pesanan Nabi. Hadis itu termuat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang kita baca dalam kuliah kita hari Selasa minggu ketiga. Hari Selasa minggu ketiga. Mukasyafatul Qulub tu. Jadi saya kirakan kalau abang nak hafal dalil tu, saya kirakan ambil kitab tu, tengok di bahagian belakang sana, bab kewafatan Nabi SAW. Jadi selepas daripada saya tanya dengan dua orang ulama hadis di India ni, saya dapat jawapan tu, saya melanjutkan pengajian saya, pindah pergi duduk di Pakistan pula. Saya bertanya pula dengan beberapa, antara yang saya tanya ialah Maulana Muhammad Anwar Kashmiri Al-Muhaddis. Maulana Muhammad Anwar Kashmiri ni salah seorang muhaddisin yang sangat masyhur, yang mana Arab-Arab pakai duk main mengaji kat dia ni, main mengaji di kuliah dia, kan? Yang terbang main tiap-tiap bulan, terbang main mengaji pun ada. Muhaddis ni, kan? Termasuklah Tariq Saqar. Syekh Tariq Saqar yang baru ni mai di mana mai ni? Al-Ustaz, mai Al-Ustaz mulai Tariq Saqar tu, muhaddis yang duduk di Saudi tu, mengaji dekat Maulana Muhammad Anwar Kashmiri yang tulis kitab Mishkatul Masabih. Kitab dia cukup masyhur, nama dia Mishkatul Masabih. Saya bertanya kepada dia dan dia pun memberi jawapan yang sama, bahawa versi yang sebut ummati, ummati, ummati adalah versi Syiah. Jadi sebab itulah implementasi Syiah kemudian yang Nabi duk bimbang masa umat ni, kan? Bimbang percahan umat, bimbang umat akan berebut begitu. Depa mensyarahkan hadis dalam kitab Al-Kulaini. Kitab Syiah nama Al-Kulaini. Kitab hadisnya nama Kulaini ataupun Al-Kafi. Dia mensyarahkan hadis itulah sebagai hadis yang paling awal, di mana Rasul bimbang kepada umat sehingga Rasul sebut ummati, 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 di mana umat dia akan pecah, berebut kuasa sebagainya. Dia mensyarahkan hadis, Syiah mensyarahkan hadis menggunakan hadis itu sebagai hadis asas dia dalam kitab. So dalam konteks ni pertimbangan kita munasabah untuk kita sabitkan dengan yang mempromotkan benda tu adalah Syiah, sebab dia bawa dalam hadis dia awal-awal buat tu, kan? Munasabah. Pun begitu tak ada masalah pokok, tak jadi murtad kot, kan? Benda tu bukan nak jadi murtad kalau kita percaya hal gitu pun, kan? Cuma hanya nak taukid mana yang paling betul, itu saja saya kirakan abang tadi, kan? Mana yang paling betul, itu saja. Tapi apa maklumat yang saya terima daripada Syekh hadis, itulah dia yang termaktub dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Rasulullah sentiasa berpesan sehingga habis hayat dia dengan jaga semayang, jangan zalim menzalimi antara satu sama lain, hendaklah Aus menjaga, hendaklah Ansar menjaga Muhajirin, Muhazirin menjaga Ansar. Lebih kurang begitulah bunyi hadis dia, panjang lebar, kan? Dalam arti kata yang lain tak ada duk cerita umati-umati pun. Begitulah. Boleh nak? Wallahu a'lam. Cukup dekat tuan-tuan. Baik, siapa-siapa nak minuman wirdah dengan za'faran plus minuman za'faran lah, tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Ada sahabat saya hari ini nampak dia bersungguh-sungguh bawa keluar main luar ni. Kita tolong dia sikit sebab dia tak ada kerja lah ni, putih pekerjaan. Jadi saya pun nak tolong dia, kita pekat-pekat tolong dia malam ni. Siapa-siapa yang nak beli, nak perlu kepada za'faran, minuman za'faran ni untuk merawat diri dia,
InsyaAllah persilakan tempat di luar sana. Kemudian saya ada ubat mata sikit lagi. Saya nak perhabiskan ubat mata tuan-tuan malam ni. Tak mau jual RM15. Tak mau jual RM15. Malam ni nak jual RM12 saya. Nak perhabiskan ubat mata tu. Kalau tuan-tuan ambil 2, 3, 4, nak ambil banyak lah katakan, tu saya bayar RM12. Bayar RM10 pun tak apa. Janji nak bagi habis stok tu. Pasal sikit lagi ada tu pun. Dalam tak sampai 20 saya rasa. Kemudian saya ada sesuatu yang istimewa sikit pada malam ni. Saya ada madu Yaman. Madu ni bukan Malaysia punya, madu ni mai daripada Yaman. Madu Yaman ni dia ada istimewa dia tuan-tuan. Kalau merujuk dalam hadis, ada beberapa hadis yang sabit dengan madu Yaman ni, yang mana Rasulullah SAW suruh ambil madu Yaman ni. Dan sifat madu Yaman ni dia tak semacam dengan madu kita. Madu Yaman ni dia lain. Kalau tuan-tuan pakai dia, saya duk pakai dia pun saya berasa saya duk minum dia 2 hari sekali. Dia lain. Dia jelly dia macam lain. Dan dia cayak dalam mulut kita macam lain. Dia tak semacam dengan madu kita. Dan sebenarnya madu ni semua bagus kan, madu lebah ni. Cuma kita tak tahu masa. Saya cuma tahu sesuatu berkenaan dengan madu lebah ni setelah saya mengkajinya. Kalau tuan-tuan nak minum madu, nak beli madu pada bulan 4, bulan ni, bulan 5 dan bulan 6. Lepas pada bulan 4, bulan 5, bulan 6, jangan beli. Kan? Jangan beli madu. Maksud saya madu kita. Pasal lepas bulan 4, bulan 5, bulan 6, dia panggil bulan bunga-bunga herba berkembang. Bila bunga-bunga herba berkembang, lebah ni akan ambil madu daripada bunga-bunga herba. Sebab itu madu lebah pada bulan 4, bulan 5, bulan 6 dia akan ada rasa pahit sikit. Selepas daripada bulan 5, 4, 5, 6 ni masuk bulan 7, madu dia tak akan rasa pahit. Dia akan rasa manis dengan masam. Ketika itu tak berapa cantik lah madu. Dari segi grade, madu yang terbaik, grade dia adalah start bulan 4, 5, 6. Dan antara 2 bulan ke 3 bulan ni sahaja. Okey? Baik tu. Saya bawa madu Yaman ni, orang Yaman orang main tak kat saya. Kotak hak di situ tuan tengok berkotak Yaman naik kapal terbang Yaman. Syekh Ali Yamani dia hantar Syekh Ali Sana'a, dia berjumpa dengan saya, dia mai berjumpa dengan saya untuk saya bagi madu Yaman ni untuk saya jual, nak cari dana untuk dia punya sekolah dia lah. Dan selain daripada kerjasama yang saya tengah atuk dengan dia adalah kerjasama pengajian. Selepas budak-budak mengaji sini nak hantar pergi ke mereka punya jamiah di Sana'a, di Sana'a Yaman. Tengah duk deal. Jadi ini di antara produk mereka hantar mai kat kita, produk terbaik mereka lah, hantar mai kat kita untuk pendanaan mereka dan untuk kita manfaat lah cerita dia nah. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Mekah sana, satu kedai di Menara Safwa. Menara Safwa ni dia tower, clock tower, dia sebelah kiri. Kalau kita menghadap clock tower tu, dia sebelah kiri. Sebelah kanan Hilton, dia tengah-tengah, sebelah kiri itu Menara Safwa. Dalam Menara Safwa tu ada satu kedai jual madu lebah. Ini saya cerita lah kan. Kalau tuan-tuan pergi habaq nak Turki, dia buat turun Turki punya. Nak mana pun dia buat turun kan. Tapi kalau tuan-tuan habaq nak paling mahal sekali madu, dia akan ambil buat turun. Tanya daripada mana? Mesti Yaman. Sebab madu Yaman adalah madu yang paling mahal. Barangkali daripada hadis Nabi SAW pasal itulah kot kan. Baik, saya bawa madu itulah kerana Syekh Ali ni depa pun macam kita juga kan. Bukit ni kau ni punya, bukit ni kau ni punya, bukit ni kau ni punya kan. Macam kita lah ni lah kan. Kita pokok tolang ni Pak Teh Sa'ari punya, pokok tolang tu Pak Long Hasan, pokok tolang ni Dolah punya. Gitu. Jadi sarang lebah aduk atas pokok tu dengan sendirinya. Jadi tiap-tiap penama tu punya, betul tak? Macam tu lah. Depa pun bukit ni dia punya. Jadi Syekh Ali ni dia ada satu bukit yang dianugerahkan kepada dia oleh Yaman, oleh kerajaan Yaman untuk dia, di mana bukit tu penuh dengan lebah kan. Jadi dia ambil madu lebah daripada bukit itulah, hantar spread termasuk mai kepada kita ni. Jadi milik dia dan kita pasti dia punya keoriginalan dia tu. Keaslian, cakap orang putih campur Melayu lah kan. Keaslian dia tu. Betul dengan dia tunjuk dengan saya dengan gambar, dengan sertifikat dan sebagainya no? Benda ni sebenarnya saya di sini ni saya dengan Ustaz Lah Khairi je. Ustaz Lah Khairi seorang lagi. Dia pun jual benda tu, dia pun dibawa benda ni untuk sale, dan seorang lagi saya. Jadi ada sikit lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan dapatkan lah. Tapi harga dia mahal. Bukanlah mahal macam mana. Saya kirakan dalam 300 ml je tu. Tapi RM50 harga dia. 300 ml. Harga dia RM50. Tapi 300 ml berat dia dekat-dekat dengan sekati pula apa? 600 gram. Berat dia tu. Madu kita
Kalau 300 ml, berat dia dalam 450 tu je. Berat dia, gram dia. Tapi saya timbang yang ni, dia punya berat dia dekat 500 lebih. Merujuk kepada makna madu Yaman ni dia lebih berat daripada madu kita. Pasal apa? Aku tak tahu. Kan? Tu saya cerita dia. Kok lah tuan-tuan nak. Tapi cara amal dia, kalau nak amal 2 hari sekali, jangan tiap-tiap hari. 2 hari sekali. 1 sudu kecil plastik, jangan sudu besi. Sudu plastik, especially plastik yang jenis tak rosak macam ni kan. Plastik bukan plastik macam plastik orang buat sudu tu lah. Plastik tu okey. 1 sudu saja. Kalau budak-budak setengah sudu 2 hari sekali. Kita pun 1 sudu 2 hari sekali. Dia jangan kerap dengar pasal dia mahal. Yang kerap pasal dia mahal. Bukan pasal itu. Sebenarnya bila dia masuk dalam usus kita, dalam perut kita, dia cuci. Bila dia cuci usus kita, kalau kita ambil kerap, kita akan cerit. Kalau kita ambil 2 hari sekali, dia akan stable. Kalau kita ambil kerap, dia akan cerit. Cerit bukan pasal apa? Pasal dia sifat dia mencuci. Boleh faham dia sebut tu kan? Itu pasal direkomend ambil 2 hari sekali. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya nak mengingatkan tuan-tuan berkenaan dengan musim denggi. Pasal apa saya mengingatkan tentang musim denggi? Pasal saya pergi hospital kemarin, tadi saya pergi hospital, ramai hospital denggi. Itulah jaga tuan, jaga. Dan saya pun recommend yang zafaran kat orang-orang kena denggi tu, insya-Allah tak masuk ward pun. Jadi tu saya nak abang antara lain. Selain pada kita jaga, kita tengoklah sama anak-anak kita kan takut kena denggi. Musim-musim ni denggi kuat ni. Depa kata bulan 4, bulan 5, bulan 6 ni memang denggi. Tu je, Allah a'lam. Aqimis salah. Bismillahirrahmanirrahim.